Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang berlima. Jadi saya Abdul Malik bin Abdul Muttalib 266504. Kumpulan kami akan menggunakan tajuk salah guna media sosial. Next. Okey, berkenaan dengan media sosial, ramai sedia maklum bahawa media sosial ni adalah satu platform baru yang kita sering gunakan oleh masyarakat lah pada hari ini. Boleh dikatakan semua orang sekarang, bermula daripada budak kecil, dewasa, remaja, kanak-kanak, kan, semua tahu mengenai dengan media sosial. Banyak maklumat disalurkan sekarang melalui media sosial. Media sosial ini termasuklah penggunaan WhatsApp, penggunaan Telegram, email, lepas tu dan macam-macam lagi lah. Jadi Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa internet dan media sosial ini perlu dikawal oleh kerajaan kerana kebebasan para penggunanya. Jadi untuk mengawal media sosial, penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Akta Komunikasi Multimedia telah diwujudkan pada tahun 1998. Dalam peruntukan ini, tiada akta sebenarnya membenarkan pendapatan internet kerana di bawah rang jaminan MAC Malaysia, kerajaan Malaysia berikrar tidak akan menapis internet. Maklumat selanjutnya akan diterangkan oleh sahabat saya. Teruskan. Okey. Nama saya Muhammad Hazim 266667. Jadi saya akan menerangkan tentang isu yang dipilih. Jadi isu yang kami pilih ni ialah tentang padah salah guna media sosial. 11 lokasi diserbu. Antara 11 lokasinya ialah Putrajaya, Petaling Jaya, Perai, Simpang Ampat, Kerteh, Kuala Dungun, Pasir Putih, Keluang, Indahpura, Bacang dan Masjid Tanah. Jadi isu ni sebenarnya adalah berkenaan dengan salah guna media sosial lah. Jadi kerjasama antara SKMM dan PDRM dalam operasi serbuan mencegah jenayah cyber ini. Antara kesalahan yang dilakukannya adalah perbuatan menghantar kandungan-kandungan yang bersifat lucah. Seperti video seks, penghantaran sistem pesanan ringkas SMS yang jelek dan menghina, serta kandungan yang mengancam dengan niat untuk mengganggu dan menyakitkan hati orang lain. Jadi isu ini telah membuatkan SKM dan PDRM ni terpaksa buat serbuan atas aduan yang dilakukan lah. So tindakan yang dibuat ni susulan selepas mendapat aduan oleh penerima atau mangsa itu sendiri. Jadi seterusnya saya akan bagi kepada Cik Muhammad Faiz untuk menerangkan tentang Akta Komunikasi dan Multimedia tentang isu ini. Okey, saya akan terangkan tentang undang-undang yang telah disabitkan pada kes ini. Undang-undang yang telah digunakan dalam penyalahgunaan media sosial ini ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. And akta ini mempunyai 282 seksyen dan satu jadual yang mana telah digubal pada tahun 15 Oktober 1998 dan mendapat perkenaan agung pada masa itu, iaitu pada 23 September 1998. Seksyen 233A/2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian bagi seseorang memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, tumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain.
Hukuman denda untuk Atta ni tidak melebihi 50,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So kita dapat tengok undang-undang kita mempunyai bahawa Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ni ada banyak section lah. Dia ada 282 section and and penggunaan tidak wajar and dia, so apa kaitan dengan isu ni, kita dapat tengok banyak yang telah diisukan tadi, banyak kes mantau mesej lusa, mengancam jiwa, lepas tu menganiaya, menyakitkan dan mengkhianati lah macam-macam sebabkan media sosial. Jadi Akta ni diwujudkan. Next, sebenarnya saya akan pass kepada Jasna. Saya Okey. Okey, saya Hasnul, nombor matrik 266905. Saya akan menerangkan mengenai cadangan dan pandangan. Tapisan internet dan pemantauan perlu dilakukan oleh pihak berkuasa dan bekerjasama dengan pihak telco di Malaysia seperti SKMM dan syarikat telco Maxis, TM, U-Mobile dan lain-lain. Mengeluarkan produk itu alat komunikasi buatan Malaysia atau sistem tapisan internet untuk mengawal. Kita ambil contoh seperti di Jepun, mereka telah mengambil langkah dengan menghasilkan produk Apple terbaru, iPhone 12 buatan Jepun dengan melancarkan sistem kamera yang berbunyi dan tidak boleh di-skip bagi membantras penggunaan kamera secara sembunyi di tempat awam oleh pengguna. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah mempunyai kesedaran ataupun mengawasi anak-anak dan pengguna-pengguna komunikasi atau melaporkan dengan kadar segera membuat aduan kepada SKMM jikalau ada apa-apa perkara yang tidak eloklah ataupun penggunaan yang salah. Sekian daripada saya dan saya serahkan kepada sahabat saya Encik Kamal. Okey, seterusnya kesimpulan yang dapat kami bentangkan, penyalahgunaan media sosial sukar untuk dibendung secara keseluruhan. Namun dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak kuasa, tanggungjawab yang lebih berat oleh masyarakat mampu untuk membantras jenayah cyber pada masa kini. Pemberi maklumat dan penyebar maklumat haruslah mengambil sikap positif dan tidak menyalahgunakan penggunaan fasiliti internet di dalam zaman era canggih, moden dan berteknologi ini. Masyarakat juga harusnya berhati-hati dalam menggunakan tutur kata dan tidak seharusnya mengandungi anasir-anasir yang tidak baik bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Segala positif dalam penggunaan internet haruslah diambil dan undang-undang yang digubal haruslah dipatuhi dalam setiap aspek bagi melahirkan modal insan ini untuk bergelar masyarakat yang prihatin dan bijak menggunakan teknologi internet. Sekian, terima kasih.